Assalamualaikum semua. Okay, so untuk kelas hari ini, Madam akan sertakan slide recording untuk chapter 2. Okay, alright, so okay, kita teruskan yang chapter 2, marketing environment. Okay, marketing environment. Okay, so in this chapter, you will learn about the company macro environment, iaitu external environment. Okay, alright, and also corporate social responsibility, di mana dikenali sebagai CSR. Okay, right, so marketing environment ataupun external environment yang affect affect marketing practice in the company. Maknanya ini adalah faktor-faktor luar yang memberi kesan kepada praktis marketing di dalam company. Apa dia external environment yang memberi kesan kepada marketing practices in the company, iaitu nombor satu adalah social factor. Okay, social factor, economic factor, technology factor, legal and political, demographic, and also competitive factor. Alright, so ini you akan belajar lebih detail dalam chapter 2. Okay, so other than that, you also learns about corporate social responsibility. Kalau you pernah dengar CSR. CSR. Okay, so nanti kita akan belajar further. Okay, so what is marketing environment? Kan? So marketing environment is basically marketing environment as the actor ataupun forces outside marketing that affect marketing management ability to develop, maintain successful transaction with its target customer. Okay, so maksudnya maksudnya marketing environment ni adalah forces outside, tekanan daripada luar, yang memberi kesan kepada marketing management ability untuk kita maintain success ataupun transaction ataupun relationship dengan customer. Iaitu apa dia? Yang Bidin cakap ada 6, iaitu apa dia? Social factor, technology factor, political factor, competitive factor, demographic factor, and also economic factor. Kalau tengok dekat dekat ni kan, dia punya gambar rajah. So external factor ni outside from the company lah, yang memberi kesan kepada company. Right, so so external environment ni basically uncontrollable. Uncontrollable. Company tersebut tidak boleh kontrol apa yang akan terjadi di dalam external factor, ataupun external environment. Daripada perubahan sosial, tak boleh, kita tak boleh, company tersebut tak boleh nak ubah ataupun tak boleh nak kawal. Economic condition, tak boleh. Political and legal factor, tak boleh nak ubah juga, kan? Contoh, for example, COVID-19 ni kan, COVID-19. Adakah company semua boleh kontrol? Tidak boleh. Tidak boleh. So that is COVID-19 ni telah memberi kesan ataupun tekanan kepada perubahan marketing ataupun praktis marketing dalam sesebuah company. Contohnya dengan adanya COVID-19 telah merubah economic condition dalam dunia ini kan, dalam Malaysia kan. So apa yang company perlu buat? Practices marketing dia untuk make sure yang dia boleh engage dengan customer kan. So dengan adanya online marketing, e-commerce,
company yang tak biasa online pun kena buat online now. Okay, for example online marketing, e-commerce seperti macam Aeon kan, Aeon daripada tak ada Aeon online dah ada dah sekarang, freshaeon.com.my. So maksudnya kita boleh order online, dia boleh delivery ke rumah. Okay, alright. Okay, so number one, okay, kita go through. Number one is a social factor. Okay, social factor dimaksudkan dengan social change is the most difficult external variable for marketing manager to forecast, influence or integrate into marketing plan. So maksudnya perubahan sosial ni sangat susah kan untuk marketing manager forecast lah apa yang akan terjadi. Okay, alright. Social factor also influence the product people buy, the price paid, the effectiveness of specific promotion, and how, where and when people expect to purchase product. Okay, so maksudnya kalau perubahan sosial seperti apa? Seperti value, attitude and lifestyle, gaya hidup kan. Okay, so contohlah social factor ni perubahan social factor, okay, to produce the right product to suit people needs and wants. For example, okay, the government encourage local tourism by giving 2 Saturday off in a month. Okay, right. So maksudnya, okay, perubahan di dalam social factor ataupun cara hidup, attitude, okay, attitude ataupun value, okay, yang memberi impact kepada, okay, kepada sosial lah, kepada community kan, kepada community. Okay, product people buy. Okay, alright. And then cara hidup sekarang, okay, kita tekankan apa? Telah lifestyle ni orang telah shift kepada gaya hidup yang lebih sihat kerana COVID-19 nowadays kan. COVID-19 ni telah membuatkan lifestyle kebanyakan orang berubah kerana kita takut ancaman penyakit. Okay, so nak kuatkan immunity badan. So lifestyle telah berubah. Okay, so sekarang banyak produk-produk kesihatan, suplemen. Okay, suplemen. Okay, okay. So company-company yang jual produk suplemen ni, okay, dia mengambil peluang lah, kan? Mengambil peluang untuk apa? Promote dia punya produk kerana social factor ni dia dah impact lifestyle ni, dia dah mengubah cara hidup, okay, cara hidup community ataupun masyarakat untuk jadi lebih sihat. Untuk jadi lebih sihat, so diorang kena pemakanan yang sihat, produk-produk kesihatan, produk-produk organik kan, produk-produk yang bebas chemical, suplemen kan. Okay, alright. Okay, so itu contoh dia. So kita kena faham social factor ni. Okay, okay, itu contoh. Alright, so number 2. Okay, ini dia bagi value. Tadi contoh dia, okay, dia kata dalam social factor include value, attitude and lifestyle. Lifestyle tu tadi macam dia cakap, gaya hidup berubah kerana COVID-19. Okay, alright. Okay, so value, ini American value. American value ni maksudnya value ni nilai-nilai. So dalam rakyat Malaysia ni, nilai-nilai apa yang kita cari dalam suatu produk tu. Contohlah kan, ataupun dalam hidup. Contoh kalau dalam hidup kita sekarang ni, rakyat Malaysia mementingkan apa? Healthy life. Kan, contohlah healthy life. Because of COVID-19,
impact of COVID-19 telah menyebabkan value ataupun nilai-nilai yang kita pentingkan dalam hidup ni adalah number one is healthy life. Kerana kita kena tingkatkan immunity kita. Kan? Immune system kita kena kuat untuk lawan COVID-19. So, nombor satu kat sini bukannya self-sufficiency. Mungkin kita letak healthy life. Okay? Alright. So, nombor dua, apa dia? Apa dia value yang kita nak? Mungkin work ethic. Okay, ataupun nombor tiga, honesty ataupun honesty. Okay, kita nak kejujuran. Contohlah, okay, itu macam ni nilai-nilai murni yang kita suka. Itu dalam hidup. Okay, tapi kalau dalam produk, value apa yang kita pentingkan dalam pemilihan satu produk tu? Okay, contoh produk makanan lah. You keluarkan produk makanan. Okay, nombor satu, value yang kita cari dalam produk tersebut adalah menggunakan natural ingredient, for example. So, mana-mana produk yang you cari lah. Contoh, you cari produk suplemen kan. Nombor satu, you tengok suplemen A, B, C, D. Okay. You cari yang paling gunakan natural ingredient ataupun organic ingredient. Tak menggunakan artificial lah. Maksudnya artificial ni menggunakan pewarna tiruan, perasa tiruan, bahan tiruan, for example. Okay? Alright. Nombor dua, you pilih bebas chemical. Produk yang bebas chemical. Maksudnya dia tak ada campur bahan-bahan terlarang. Okay, nombor tiga, dia tiada bahan-bahan alergik seperti nuts kan, ke kacang, yeast, gluten, for example, like that. Kan? So, nampak apa dia value, kriteria, nilai yang kita utamakan di dalam pemilihan satu produk. So, bila kita faham apa dia value yang customer cari, okay, sebagai marketers ataupun sebagai marketing manager, kita kena promote menggunakan value tersebut lah. Kita kena promote kepada customer kita, okay, yang produk kita ni mengandungi value yang mereka cari. Value yang mereka cari, nilai yang mereka cari. Right? So, macam mana you kenal value ni, okay, of your target customer, dan you gunakan value ni untuk promote you punya produk. Untuk promote you punya produk. Promotion, marketing. Okay? Right? Okay, so okay, ini macam Medan cakap lah. Yang ini kalau produk quality. Produk quality, ini kalau biasanya kita beli produk-produk yang produk-produk yang ni lah, electrical, elektronik kan, handphone, okay, macam handphone. Nombor satu kita beli kerana apa? Kita list kan, reliability. Nombor satu mesti reliability. Nombor dua, durability. Nombor tiga, easy maintenance. Okay, nombor empat, okay, mudah digunakan. Nombor lima, trusted brand. Okay, nombor enam, low price, for example. Okay, kadang-kadang, okay, value ni akan berubah. Different target market. Contohlah, target market you golongan remaja berumur, okay, 19 hingga 24. Contoh, 19 ataupun 18 hingga 24. Golongan remaja. Okay, so value golongan remaja dalam pemilihan handphone berbeza dengan value, okay, yang menjadi kepentingan untuk target market yang lain. Contohnya kita bandingkan target market umur 18 hingga 24, okay, dengan target market yang satu 25 hingga 35 tahun.
value dia berubah Contohlah remaja ni umur 18 hingga 24, dia orang lebih suka dia orang lebih suka number one is low price. Contohlah maybe because of budget. Dia orang tak kerja lagi. Ataupun affordable price. Nombor 2, dia orang pentingkan durability, ketahanan. Boleh pakai lama. Contohlah harga murah, affordable, boleh tahan lama, durability. Nombor 3, reliability. Nombor 4, baru easy maintenance, for example. Tapi bila kita pergi kepada target market yang lain, contohlah 25 hingga 35. Mereka ni kebanyakan dah bekerja, for example. Maybe dia punya value tu nombor 1 adalah trusted brand. Trusted betul lah, trusted brand. Right? Brand yang diorang nak brand. For example, diorang nak brand Apple, iPhone lah. Kan? Because of dia kata bayar mahal tak apa. Yang penting dia durability, reliable, macam tu lah contohlah kan. So berbeza target market akan berbeza value yang diorang pentingkan ataupun yang diorang utamakan ataupun yang priority lah bagi mereka. Alright. So this is lifestyle. Lifestyle ni apa dia? Gaya hidup lah. Di mana maksud dia the practice of choosing goods and services that meets one diverse needs and interests rather than conforming to a single traditional lifestyle. Right, so maksudnya different lifestyle will be a different product choice. Di mana for example, kenapa gymnastik pula kan, gyms lah and fitness center banyak dibuka di bandar-bandar, di bandar-bandar, di city lah kan. Kerana apa? Kerana bila kehidupan di bandar ni mereka busy, tak sempat bersenam, so mereka memerlukan gyms untuk mereka bersenam selepas waktu office, for example. Alright. Kalau di kampung mereka buat kerja kasar ke ataupun kerja bendang ke, kerja kebun ke kan, mereka sendiri dah kerja berat, jadi mereka tak perlu dah nak bersenam. Kalau di bandar ni kita memerlukan senaman kerana kerja office, duduk tak berpeluh dalam aircon kan, so memerlukan senaman. So sebab itulah kebanyakan gyms and fitness center dibuka di bandar, for example, because of different lifestyle will be a different product choice ataupun services. Alright. And also nowadays because of the working woman, right, because of working woman, right, so the product needs ataupun the product choice for the working woman will be different. Di mana bila you tahulah kalau working woman so busy, dia tak sempat nak masak from scratch, kan, betul tak? Nak potong bawang lagi, nak kupas bawang, potong bawang, blender, kan. So we need a product that memberi kemudahan, produk yang easy to use, di mana memudahkan kerja di dapur, kan, di samping kita dapat menjaga kesihatan untuk makan di rumah, dan juga memberi anak-anak makan yang sihat, dan di samping tu bekerja, so kita memerlukan product choice yang sihat dan mudah. For example, nowadays banyak khidmat daripada company yang memudahkan proses memasak. Mereka telah menyediakan bawang blender, bawang dah siap blend, cili dah siap blend,
Lepas tu order barang basah dah siap siang, dah siap basuh, kan tinggal nak masak je. For example like that, kan? Okay, so bila kita faham social factor ni, banyak produk and services yang kita boleh bagi kepada target market. Kan, sebab itulah adanya sekarang ni macam-macam produk lah, yang sihat dengan tak sihat, kan. Contoh kalau tak sihatnya, banyak perencah-perencah yang dah siap, perencah nasi goreng, kan, perencah asam pedas, perencah ni lah Maggi, kan. Sebab apa? Dia tahulah, okay, kita ni nak masak tapi tak ada masa, so diorang sediakan perencah. Masuk je perencah tu, okay, lepas tu masukkan ikan, okay, dia tambah garam, gula apa semua, kan. Tapi yelah, we know that produk yang macam tu, dia mesti ada contain a preservative and MSG for example. So kalau ada company yang sediakan paste yang lebih sihat, yang tiada kandungan MSG, tiada kandungan preservative, itu lebih bagus, okay, because of the working woman nowadays, right? Okay, itu baru satu social factor. Okay, nombor 2 adalah economic factor. So economic factor dia ada 3. Okay, dia ada 3, iaitu rising in consumer income. Okay, so bila consumer income naik, okay, alright, consumer income naik, okay, so produk-produk yang kita boleh bagi kepada atau offer kepada mereka adalah produk-produk yang premium lah. Okay, produk-produk yang premium. Okay, for example, okay, kalau macam sekarang ni, ayam. Okay, ayam dia ada ayam organik yang 1 ekor sampai RM30. Premium lah. Ayam tu, okay, diberi makan organik punya sayuran, kan, bukan diberi makan dedak. Okay, dan dia menghasilkan daging ayam yang berkualiti tinggi. So kenapa ada company dia boleh keluarkan produk-produk yang premium? Because of dia tahu rising of consumer income, rising of the consumer income, di mana consumer income semakin naik, kan. So diorang mampu untuk beli produk-produk yang premium, for example. Okay, nombor 2 faktor inflation. Okay, so inflation di mana? Okay, inflation di mana? Okay, harga barang naik. Okay, harga barang naik. So disebabkan apa harga barang naik? Okay, disebabkan apa harga barang naik? Kerana duit kita naik, jatuh. Nilai duit kita jatuh. Okay, bila nilai duit kita jatuh, okay, barang pun semakin naik. Kerana apa? Kerana kebanyakan ataupun sesetengah sumber makanan, sumber apa lagi, makanan ni di dalam negara kita ni kita import daripada luar. Sayur-sayuran, buah-buahan, beras, kan. Kita banyak import daripada luar kerana negara kita tidak mampu, okay, tidak mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Untuk support permintaan, demand daripada consumption di negara kita. Okay, sebab itulah barang naik, kerana inflation menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Kan, bila nilai mata wang kita jatuh, kita nak import barang, harga barang tu jadi mahal. Okay, so semasa inflation, okay, kebanyakannya kita akan mengurangkan perbelanjaan, betul tak? Kita kurangkan perbelanjaan, okay? So company akan effect. So macam mana company ni, okay, nak tackle customer supaya beli?
produk mereka, kan? Okay, macam mana? Ada macam-macam cara lah, kan? Kalau ada company pula dia turunkan harga tapi kecilkan kuantiti. Yelah, untuk matchkan dengan nilai mata wang yang jatuh ni. Okay, orang dah tak mampu nak beli barang mahal, so kekalkan harga. Okay, kita kekalkan harga tapi jumlah atau kuantiti barang tu semakin sikit, contoh. Okay, alright. So inflation, itulah adalah inflation. Recession menyebabkan harga turun. Di mana recession ni, kebanyakan company effect daripada recession. Banyak company tutup. Bila banyak company tutup, company bankrupt, terjadilah unemployment, kekurangan pekerjaan. Sebab apa? Bila zaman recession ni, kita punya GDP, gross domestic product, kurang ataupun turun. Okay, bila GDP kita turun, okay, ekonomi kita tak baik, okay, banyak company tu tutup. Recession ni banyak company tutup. So bila banyak company tutup, banyaklah buang pekerja. Kan, bila dah buang pekerja, unemployment rate kita semakin banyak. Kan, so bila orang banyak menganggur, kan, kebanyakan produk tidak dijual, tidak mampu dijual dan tidak mampu dibeli oleh customer sebab orang tak ada kerja, orang menganggur. So masa ni lah harga barang tu turun. Kerana apa? Kerana menggalakkan pembelian daripada customer. Contohlah macam bank, time recession ni mana ada orang mampu nak buat loan, kan? Sebab apa? Sebab orang dah menganggur banyak. Macam mana orang nak buat loan beli rumah, orang nak buat loan beli kereta? Orang lebih suka menyewa ataupun pakai motor yang jimat, kan? Okay, so bila time recession, bank ni, kan, macam mana taktik dia untuk dia dapatkan pelanggan supaya buat loan dengan dia? Dia akan mengurangkan interest supaya orang tertarik untuk buat loan, kan? Lepas tu kurangkan harga rumah, developer kurangkan harga rumah supaya tarik orang beli rumah. Kereta pula, macam mana nak bagi orang beli kereta time recession ni, kan? Dululah Bank Islam dia boleh buat graduate punya scheme di mana kalau nak beli kereta zero down payment. Lepas tu dah dapat kereta tu, guna 3 bulan. 3 bulan guna, tak payah bayar. Lepas 3 bulan baru start bayar ansuran bulanan. So maksudnya macam-macam taktik lah time recession ni, kan. Kita nak tarik customer beli barang. Sebab itulah harga turun. Okay, alright, dapat beza tiga ni faktor untuk ekonomi. Okay, alright. Yang ni baca So rising consumer income naik, power to spend naik. So customer akan beli barang-barang yang berkualiti, ataupun yang premium. So marketers kena ambil advantage lah, produce better quality of product untuk generate more sale and get more profit. So sebab apa? Bila orang yang ada duit lebih ni, dia suka beli barang yang harga mahal. So bila dia beli barang harga mahal, kita ni sebagai marketers kena ambil peluang lah, produce lah barang yang premium quality. Okay, alright. Nombor 2, inflation ni Medan cakap increase in price. So maksudnya barang increase, harga barang naik, tapi salary naik tak? Salary pun naik. So purchase tapi without corresponding in increasing in salary. Maksudnya inflation ni harga barang naik tapi salary kita kekal je macam tu. Gaji pekerja ni kekal je macam tu. Sebab tu lah purchasing power tu turun. Orang tak membeli kerana apa?
harga mahal tapi gaji takat tu je, tak naik kan. So macam mana kita punya marketers ni nak tarik customer beli? Bagilah diskaun, kurangkan harga kan, kurangkan harga, ataupun harga tu sama je tapi tak naikkan harga tapi kuantiti barang tu kita kurangkan kan. Okay, dan juga bagi diskaun, bagilah promotion apa, bagi free gift ke untuk tarik mereka untuk beli barang. Okay, alright. Okay, recession, increase in demand for product kerana decrease of consumer income. Maksudnya demand untuk produk tu kurang disebabkan kekurangan consumer income. Macam Beden cakap tadi lah, banyak yang menganggur kan. So bila banyak yang menganggur, mereka dah tak ada nak buat loan, tak ada nak beli kereta. So apa strateginya? Okay, buat produk yang lebih economical, yang lebih efektif, kan, dan offer produk yang ada value for money. Okay, alright. Okay, nombor 3, technology factor. So technology factor, new technology internally is a key to long-term competitive advantage. Di mana kalau kita tengok technology factor ni, banyak company yang macam Apple kan. Apple, they have their own technology iaitu iOS system kan. So Apple je yang guna iOS system. Okay, so iOS system ni cannot copy by their competitor. Tak boleh copy by dia punya competitor kan. So mana-mana company yang ada teknologi yang canggih, so basically akan ada competitive advantage. Competitive advantage di mana dia tak boleh di-copy, tak boleh copy by dia punya competitor. Okay, alright. So dia kata apa? Create more efficient operation ataupun better product, and also render existing product yang obsolete. So maksudnya, okay, macam kalau you tengok macam Kodak lah, Kodak tahu Kodak. Kalau dulu you all pernah pakai filem kan, kita ambil gambar, kita kena pakai filem. Kodak mana sekarang? Kodak dah tak ada dah. Kodak dah orang kata dah tak wujud lagi. Kerana apa? Kerana Kodak ni dia tak nak menggunakan kamera digital. Dulu masa dia punya kompetitor sibuk invest in R&D, research and design. Untuk R&D lah, untuk produce kamera digital. Tapi Kodak ni dia tak nak ikut teknologi, arus teknologi. Dia kata dia adalah pioneer. Pioneer ni maksudnya dia adalah pelopor ataupun founder kepada filem kan. Filem. Dia proud lah kan, tapi dia tak tahu yang bila kita tak ada kita punya kompetitor ni sibuk nak R&D digital kamera, dia masih di tahap tu. So bila lama-lama orang dah tak guna dah Kodak, so dia lupus lah kan. So maksudnya technology factor ni kita kena ikut arus teknologi lah, modern teknologi. Okay, alright. So you must aware of new development in technology, right? Okay. So business can easily decline when they ignore the emergence of new technologies. Okay, right. So technology factor, okay, macam dulu lah, computer, laptop, kan, computer, okay. And also for example computer replace typewriter. So dulu orang guna typewriter, nowadays computer dah replace the typewriter. Okay, fax replacing telegram. Kan, so maksudnya teknologi yang dulu telah digantikan dengan teknologi yang baru. Macam Kodak tu lah kan, orang tak guna dah Kodak, orang guna digital kamera je. Nowadays kamera pun orang tak beli sangat. Kan, kecuali kalau orang tu minat yang kamera yang untuk ambil fotografi ke apa kan. Kan, sebab apa? Handphone pun dah ada kamera. Right. Okay. So number 4 is legal and political. So legal and political, okay, law, government, agency, pressure group,
made up the political and legal environment. So can be grouped into 4 categories. Okay, so general monetary and fiscal policy, broad social legislation and policies set by regulatory agency, government relationship with individual industry, and law affecting marketing itself. Okay, so law ni, okay, kita kena alert lah, okay, dengan legal and political environment di mana company kita beroperasi. Contoh kalau kita beroperasi di Malaysia, so kita kena ikutlah apa dia, COVID-19 kan. So sekarang ni undang-undang kena follow SOP kan. So nak buka premis makanan, apa dia SOP, kan, nak buka premis kedai, kan, kedai apa semua boleh buka, but now we have the SOP need to be follow kan. And also dalam marketing juga, okay, macam mana kita nak kompetitif, kita nak compete dengan kita punya kompetitor dalam periklanan kan, dalam marketing. Ada juga law ataupun legal yang kita perlu follow. Kita tak boleh buat iklan disclose kita punya kompetitor. For example macam iklan apa tu, iklan Sunlight dengan Joy kan. Dia buat comparison pencuci pinggan Sunlight and Joy ni, okay, dia buat satu iklan kat TV. Okay, dia kata brand dia boleh cuci pinggan sampai pinggan tu boleh susun sampai dekat Singapura, kan. Tapi ada satu brand ni, brand X, dia kata brand X, kan. Dia punya buih pencuci tu boleh cuci pinggan tak sampai Singapura, tersekat dekat Woodland. Tersekat dekat mana? Dekat Woodland, dekat custom tu. Sebab apa? Buih dia tak cukup bagus, tak cukup banyak macam Joy, kan. Tapi boleh tak dia disclose, okay, bukan disclose, dia disclose siapa dia punya kompetitor yang dia compare tu, kan. Boleh tak dia cakap, oh Joy ni dengan Sunlight, dia compare Joy dengan Sunlight, boleh ke? Tak boleh. Dia kena letak brand X. So walaupun kita tahu dia compare dengan Sunlight, but dia tak boleh bagi tahulah kan, ataupun disclose lah the brand, right? So dia kena letak brand X. Itu ada salah satu law ataupun legal yang kita perlu follow. Okay, alright. Okay, nombor 5, demographic factor. Okay, demographic factor ni we have 3: age, okay, location, race and ethnicity. Age ni umur lah, demographic ni demographic profile, di mana vital statistik lah, ataupun vital statistik berkenaan dengan target customer kita tu. Macam target customer kita siapa? Umur dia. Umur dia di di kalangan umur berapa tadi? 19 hingga 25. Itu age, target market by age. Okay, location. Location ni kita tengok lokasi, kan, geographic factor lah. Location ni kita panggil geographic factor. Okay, race and ethnicity, bangsa lah, bangsa dan kaum. Okay, right. So demographic is the study of human population in term of size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistic. Okay, right. So demographic environment is important because it involve people and people make up market. So maksudnya, okay, demographic ni sangat penting untuk kita tahu. Maksudnya background of our customer lah, lebih kurang. Okay, demographic ni lebih kurang macam background kita punya customer. Siapa, umur dia berapa, pekerjaan dia apa, jantina apa, bangsa apa, contoh macam tu. Okay, so demographic trend include age, okay, family structure, geographic population, educational characteristic and population diversity. Right, so contoh tadi age, okay. Age ni kita ada generation Y. Generation Y ni yang lahir di antara 1979 dan 1994. Okay, so
di antara ni umur dia berapa? 1994, 25 tahun. Kan, umur yang berumur 25 tahun, okay, sehingga umur berapa? 1979 tu. Kan? Okay, mereka ni adalah Generation Y. So, Generation Y ni adalah people yang attached to technology lah. Kan? Mereka ni tahu menggunakan social media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, apa lagi? Macam-macam lah. Betul tak? Okay, alright. So, okay. Dan juga mereka ni adalah antara grup yang memberi impact kepada marketing. Okay, kepada marketing. So, Generation Y. Okay, alright. So, saya sendiri adalah Generation Y. Okay, alright. So, okay. So, kita kena kenal lah kalau Generation Y ni macam mana biasanya kita nak buat marketing kepada mereka. Still menggunakan social media lah. Kita boleh gunakan Facebook. Tapi saya rasa untuk Generation X kan, kebanyakan you all Generation X, you all tak ada Facebook. Betul tak? Ada tak Facebook? Tak ada kot. Okay, alright. Ataupun ada tapi tak semua. Sebab kalau Generation Y ni kebanyakannya memang ada Facebook. Generation X ni diorang suka guna Instagram ataupun TikTok ataupun Twitter. Okay. Okay, so this is Generation X. Okay, so you all lah. Salah slide ni you kena tengok ni, slide ni salah. Slide ni salah salah. Ni bukan Generation X. Ini adalah ni salah. Ni bukan Generation X. Ini adalah baby boomers. Okay, betulkan betulkan slide ni salah. Slide ni salah. Ini adalah baby boomers. Baby boomers yang lahir di antara 1965 hingga 1978. Ini adalah di kalangan you all punya parents. Okay, parents kita ni, okay, dia menganggap masa tu adalah premium, masa tu emas, kerana mereka dah umur-umur tahap baby boomers ni, okay, masa adalah emas. Dan mereka ni sekarang majoriti, okay, utamakan anak dan rumah lah, kan, lebih bersifat penjimat. Mereka tak suka membazir, beli barang berdasarkan keperluan. Okay, umur-umur macam ni lah baby boomers. Okay, bukan Generation X. Okay. So millennial ni, okay, millennial adalah you lah. Millennial ni Generation X. Okay. Okay. Right. Okay, so millennial ni dia sebenarnya millennial ni Generation Y pun termasuk. Dia kata lahir di antara 1997 hingga 2000. Okay. Alright, kalau you all ni Gen X, okay? Gen X. Okay, Generation X. Okay, millennial ni dia termasuk Generation Y. Lahir di antara 1997 hingga 2000. So biasanya ialah masih sangat-sangat comfortable with the technology lah. Okay, alright. Okay, include twin. Twin ni umur di antara 8 hingga 12 tahun. Teen ni 13 hingga 19. Young adult 20-an. Okay, so you all ni young adult lah, 20. Okay, alright. Ataupun you all teens baru part tu tak masuk 20 lagi. Okay, alright. So you all adalah Gen X, Gen X. Okay, slide ni ada sikit kecaluan. Nanti madam akan bagi slide yang lagi satu. Okay, boleh tengok dekat pembetulan untuk age ni. Okay, alright. Okay, so demographic environment increase diversity. So market are becoming more diverse.
Okay, include ethnicity. Ethnicity, bangsa lah. Kan, kita ni dekat Malaysia ni lagilah ethnicity kita. Kita ni diversity. Diversity ni maksudnya kepelbagaian. Kepelbagaian kaum. Okay, kepelbagaian kaum. Okay, alright. So, kepelbagaian kaum macam Chinese, Indians, Malay, alright. So, kita boleh study. Lain etnik, lain bangsa, race, okay. Dia punya spending punya trend tu lain. Kan, contoh kalau Chinese, bila pergi ke pasar raya, mereka lebih suka membeli apa? Sayuran, mungkin kebanyakannya cendawan. Diorang suka beli cendawan. Kan, pelbagai jenis cendawan diorang makan. Kan, okay, alright. Dan juga mereka lebih suka spend untuk beli makanan yang segera. Kan, segera yang memudahkan. Kerana kebanyakan Chinese, mereka ni jarang masak di rumah. So, bila diorang masak, masak masak sup, reneh sup, ataupun mereka masak masakan yang simple dan mudah disediakan. Kan, tapi kalau Melayu lain sikit. Kan, kita ni macam kalau masak tu macam buat kenduri. Kan, lain lagi time raya. Time raya tengoklah, kalau time Cina raya, ada tak diorang sibuk bahan kuih raya. Kan, kalau kita masuk Tesco je, kita masuk Maidin je, kalau time raya tu dah ada dah kat depan tu bahan-bahan buat kuih raya, cornflake lah, margarine lah, planta lah, apalah kan. Tapi kalau raya Cina tak ada pula. Kan, sebab apa? Kita punya spending trend tu, ataupun kita punya trend ni, kita lebih suka masak sendiri. Okay, alright. Okay, so this is last, okay, competitive factor. Competitive factor di mana how many you punya competitor, how big are competitor, how interdependent is the industry. So, kita tak boleh control kita punya competitor. Kita tak boleh control kita punya seberapa banyak kita punya competitor, seberapa besar kita punya competitor, kan? Right? So, kita kena look into our competitor. So, macam mana practice diorang, marketing diorang. Sebab tu lah tengok Samsung dengan Apple, right? Samsung dengan Apple. So, bila diorang ni kan, diorang dalam produk, penghasilan produk mereka, alright? Dalam penghasilan produk mereka, kadang-kadang kita tengok produk yang diorang keluarkan lebih kurang. Kan, Apple keluar macam ni, Samsung keluar macam ni. Dan harga pun lebih kurang letak. Ataupun Samsung letak harga lagi murah, tapi spek yang lebih kurang dengan Apple. Contohlah kan. So, sebab apa mereka ni study dia punya competitor. So, marketing practice mereka ni, okay, mereka affected by dia punya competitor. Maksudnya, mereka memberi impact lah. Apa yang competitor buat, itu yang mereka buat ataupun mereka follow. Okay, alright. Okay, so competition for market share and profit, and another one is global competition. So, competitive factor ni ada dua. Satu, kita nak competition for market share and profit. Market share ni apa? Market share ni, you ingat macam ni je lah. Lebih banyak orang guna ataupun customer pakai produk kita, lebih besar kita punya market share. Lebih tinggi sale kita, okay, lebih tinggilah market share kita. Sebab apa? Sale tu menunjukkan jumlah pembelian kan. So, semakin banyak jumlah pembelian produk kita, semakin besar ataupun semakin tinggilah kita punya market share dan profit. Kan? So, market share ni, contohlah you tengok kat jalan raya kan sekarang ni, kereta apa yang paling banyak orang pakai? Perodua, for example. Kan? So, Perodua punya market share ni lebih tinggi lah daripada Proton, for example. Okay, right. So, itu competition untuk market share. Maksudnya, market share siapa yang paling besar, market share siapa yang paling tinggi compare to your competitor di dalam industri lah. Contoh, kalau Proton dengan Perodua dalam industri otomotif. Kalau telekommunikasi,
Maxis, Celcom, Digi, mana yang lebih tinggi market share dia. Okay, alright. And then competition over global competition. Global competition maksudnya kita nak export kita punya barang ke luar negara, kan? So untuk global competition, kita kena emphasize kepada kualiti barang. Kerana kalau kita nak export barang kita kena ada quality product. For example, baru-baru ni, okay, case apa? Lehong tahu? Telur apa? Nutri Plus, kan? Telah diboykot ataupun di-ban daripada masuk ke pasaran Singapura. Because of what? Isu dia apa? Virus ataupun bakteria apa? Salmonella berada di dalam telur, bukan di luar telur je, di luar kulit telur, di dalam telur tu. Dia orang temui. So maksudnya kalau kita nak global competition, kita kena ensure that our company produce quality product. Okay, alright. So this is corporate social responsibility. Okay, so corporate social responsibility, okay, di mana adalah business obligation, kewajipan company ataupun perniagaan, komitmen dan juga concern, ambil berat kepada society welfare, kebajikan masyarakat, practice by business manager taking into consideration the best interest of society and the well-being of the company. So maksudnya corporate social responsibility ni adalah kewajipan, komitmen dan juga ambil berat kepada kebajikan masyarakat. Di mana company itu akan consider best interest of society. Maksudnya dia akan ambil berat kepada society dan juga well-being of the company. Di samping dia nak jaga company dia, well-being of the company, dia mesti make sure that dia punya company pun ada kewajipan dan komitmen kepada masyarakat ataupun kebajikan masyarakat. Itu maksudnya corporate social responsibility. Okay. So corporate social responsibility ni contohnya macam Petronas. Petronas dia adalah salah satu company yang ada good corporate social responsibility, di mana dia practice, dia bagi scholarship kepada lepasan SPM yang layak, yang cemerlang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. For example, kan, dia bagi scholarship, dia bagi donation kepada certain sekolah, kan, dia buat sekolah anak angkat. So sekolah tu jadi anak angkat Petronas. So Petronas akan bagilah dana, bagi apa program ke apa ke, kan, buat dengan sekolah tu. Okay, alright. So untuk menjadi company yang ada CSR, corporate social responsibility, okay, number one sekali, okay, you kena ada ekonomi. Okay, yang bawah sekali, you kena ada ekonomi, di mana be profitable. The foundation upon which all other rest. So maksudnya kalau kita nak menjalankan CSR, number one, kita kena ekonomi, kita kena be profitable. Company tersebut kena generate income lah. Kalau tak generate income, macam mana lah, kan, nak menyumbang, kan. So number one, be profitable. So make sure that the foundation of the CSR, number one, company tersebut basic mesti be economic, be profitable. Number two, obey the law. Legal. Law is society codification of right and wrong. So maksudnya, right, so kita kena follow lah what is the right and wrong. Right, company tersebut kena follow legal law of Malaysian, di mana business operate, kan, kena follow SOP, kena bayar cukai, kena bayar tax, kan, barulah betul. Alright. So ethical, be ethical. Obligation to do what is right, just and fair.
Okay, obligation to do what is right, just and fair. Okay. Okay, so ethical is be ethical, avoid harm. Di mana, okay, kenalah, okay, buat iklan, kena buat iklan betul-betul. Tak boleh iklan yang mengancam, iklan yang menyindir, iklan yang mengaibkan orang, iklan yang mengaibkan kompetitor, for example. Okay, be ethical. Kita apa saja dalam company kita practice, tak kira lah dari segi pemasaran, promosi, kan, kena buat mengikut etik lah, etik yang betul, etika yang betul. Kalau nak buat marketing, nak buat advertising, iklan macam mana kena buat, yang kena iklan yang bagus lah, yang alert dengan sensitivity rakyat, yang alert dengan sensitivity customer, kan. Tak boleh kerana nak grab attention customer, nak grab attention target market, buat iklan yang merapu, iklan yang menggunakan sexual value, kan, element, ataupun menggunakan sexual elements, kan, macam-macam lah. Okay, tak boleh macam tu. Okay, be ethical. Okay, then philanthropic. Philanthropic ni bila company dah capai economic, dah capai legal, dah buat ethical, so dia philanthropic. Philanthropic di mana be a good corporate citizen. Be a good corporate citizen di mana contribute resources to the community, improve quality of life. Di mana barulah kita menyumbang kepada masyarakat. Contribute resources. Resources tu kita contribute lah. Duit ke, donation ke, kita contribute ke pakaran, skill pekerja kita, training, training masyarakat, community, buat servis community, for example, kan, untuk jaga kebajikan kita punya community, ataupun society. Philanthropic ni bila kita dah buat ekonomi, kita dah buat legal, kita dah follow ethical, barulah satu company tu capai philanthropic di mana dia menyumbang kepada society untuk improve quality of life. Okay, alright. Okay, so habislah chapter 2. Alright, so if anything, you can direct WhatsApp me, untuk tanya apa yang tak faham. Alright. Okay, so thank you. Okay.